Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita nak bawa tajuk yang hangat di pasaran. Saya sebenarnya sebelum saya nak memulakan bicara saya pada malam ni, sebenarnya saya ni kusut pemikiran saya. Kita nak mencari seorang kontraktor untuk projek yang besar, cukup besar, bernilai 322.5 bilion ringgit. Tuan-tuan, cukup besar. Kerja dia pun bukan main rumit lagi, iaitu untuk menjaga rakyat Malaysia. Dengan belanjawan sebanyak 322.5 bilion ringgit, kita nak mencari kontraktor pembekal yang boleh menyediakan perkhidmatan menjaga rakyat. Antara kriteria dia mesti bersih, cekap, amanah, macam Mahathir cakap. Antara kriterianya perlulah seorang yang berwibawa, sebuah syarikat yang mampu untuk menjalankan amanah, tanggungjawab tanpa sebarang bentuk ketirisan, dengan good governance, dengan pentadbiran yang cekap, bersih, bebas rasuah, dan macam-macam kriteria yang diperlukan untuk menjaga rakyat ni, tuan-tuan. Setakat ni ada dua kontraktor yang sudah pun di shortlisted. Ada dua tuan-tuan. Satu kontraktor UMNO, satu lagi kontraktor Bersatu. Cuma masalah saya ni, saya pening. Pening masalah apa? Sebab kontraktor daripada Bersatu ni, saudara, tidak ada kemampuan. Pernah diberi peluang untuk berkhidmat selama 22 bulan, habis dikencingnya rakyat kita ni. Perkhidmatan dia sangat teruk. Janji-janji nak tunaikan semua sekali janji. Daripada 60 kerja yang kita bagi, tuan-tuan, hanya satu je yang dia tunaikan janji. Itu pun mendatangkan masalah kepada rakyat, iaitu dengan menghapuskan GST. Ada seorang lagi, saudara, kontraktor yang Bersatu ni, jentera dah tak ada. Lepas tu equipment dia macam excavator, projek besar 322.5 bilion, tapi excavator pun tak ada. Pekerja pun ada kurang daripada 100,000 orang. Saudara, nak buat kerja yang cukup besar. Tapi ada satu lagi kontraktor saya ni. Kontraktor saya ni namanya UMNO. Kontraktor ni, tuan-tuan, engineer ramai, arkitek pun ada arkitek sendiri, pekerja pun dekat 3.7 juta orang, tuan-tuan. Ada track record yang cukup baik. Cukup baik. 61 tahun dah syarikat ni. Dia dapat tender daripada rakyat untuk menjaga rakyat ni. Jaga dengan cukup baik apa semua sekali. Tapi, tuan-tuan, disebabkan ada beberapa orang bekas kaki tangan syarikat UMNO ni yang telah keluar meninggalkan UMNO, meninggalkan syarikat ni, buat syarikat baru nama Bersatu, saudara. Habis difitnahnya syarikat lama, CEO lama pun teruk kena fitnah. Last sekali, tuan-tuan, masa kita award siapa yang nak meneruskan kerja-kerja pembekalan kepada rakyat Malaysia ni, pembekalan perkhidmatan 2014, syarikat UMNO ni telah kalah. Tapi, saudara, disebabkan dah 61 tahun syarikat UMNO ni, orang dah tahu dah macam mana kerja syarikat UMNO ni. Tapi bila diberi 22 bulan kepada syarikat Bersatu ni menjadi kerajaan, dah tak tunai janji, kerja tak siap, semua lambat dan sebagainya, banyak masalah. Saudara, akhirnya, tuan-tuan, hari ni Board of Director yang akan memutuskan siapa yang bakal mengambil alih semula
syarikat ni kerja-kerja menyediakan perkhidmatan pada rakyat, ramai di antara board of director telah bersetuju kita nak ambil balik syarikat UMNO ni untuk berkhidmat kepada rakyat. Tapi malangnya tuan-tuan, kami ada masalah. Masalah kami, saudara, ialah syarikat UMNO ni dia dah hilang keyakinan nak menjadi main con. Dia nak jadi subkon kepada syarikat bersatu ni. Sedangkan syarikat bersatu ni tuan-tuan, satu apa pun tak ada. Excavator pun tak ada, jentera pun tak ada, engineer pun tak ada, arkitek pun tak ada. Syarikat UMNO ni semua ada. Tapi dia lebih seronok nak jadi subkon kepada syarikat yang bernama Bersatu ni. Jadi saya pening kepala tuan-tuan. Ini benda yang saya tak tahu apa benda nak jadi. Kalau tuan-tuan lah jadi pada rakyat ni, tuan-tuan menjadi rakyat yang nak memilih kontraktor ni, kita nak pilih kontraktor yang mana satu tuan-tuan menjadi main con. Sedangkan kontraktor UMNO ni dia lebih selesa jadi subkon kepada syarikat bersatu yang gagal menjayakan tugas-tugas yang kita award pada dia. Tak ke pening tuan-tuan. Itulah kisah bagaimana saya pening lalat hari ni nak memikirkan macam mana syarikat yang kontraktor berwibawa ni kita nak bagi jadi main con, tapi dia lebih selesa nak jadi subkon kepada syarikat yang terang-terang tuan-tuan gagal menjalankan tanggungjawab dia bila kita bagi kuasa pada mereka 22 bulan. Tuan-tuan fikir. Jadi hari ni kita masuk dalam sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh tanyalah apa yang tuan-tuan nak tanya, boleh tanya di ruang komen Facebook ini. Dan bagi mereka-mereka yang masih lagi bertanya saya, yang ini saya tak boleh nak cakap apa tuan-tuan. Penat saya nak menjawab. Ada yang tanya kenapa post gambar-gambar lucah. Saya nak beritahu, Facebook Lokman Nur Adam bukan lagi Facebook yang saya boleh kawal. Ianya telah dihack. Dihack tu maksudnya telah digodam. Maknanya apa yang dipost kat dalam Facebook tersebut saya tak boleh padam, dan saya pun tak boleh post dalam Facebook tersebut. Kalau saya boleh post dalam Facebook tersebut, boleh live menggunakan page Lokman Nur Adam, tak adalah saya pakai page yang tak ramai follower ni tuan-tuan. Ini nak kena faham. Jadi janganlah tanya saya lagi kenapa saya post gambar-gambar lucah. Saudara, bukan saya yang post. Takkanlah saya ni bodoh sangat nak keluarkan gambar-gambar lucah ni. Dulu video Azmin dengan Haziq pun, walaupun saya ada semua sekali video-video tu, itu pun saya tak post kepada tuan-tuan. Saya cuma bagi kepada pakar forensik di United Kingdom, Birmingham, dan saya juga bagi kepada pakar forensik video di Jakarta, Indonesia. Dua pihak je yang saya bagi. Jadi saya memang tak boleh mengawal Facebook Lokman Nur Adam. Jadi minta semua sekali beritahu dengan kawan-kawan, follow dan subscribe ataupun letak C first kepada page baru saya, Lokman Adam. Lokman Adam ada dua, satu Facebook biasa, satu page. Kalau nak dapat maklumat cepat, follow page Lokman Adam. Itu dia. Okey, silakan Wan, ada soalan apa-apa? Okey Tok. Okey. Sementara tu Abeh tolong tengok kalau ada soalan-soalan daripada netizen. Okey? Okey Tok. Silakan. Setakat hari ni Tok. Ya. Hari ni Akau Umbi ni masih keliru lagi dengan orang kata kenyataan yang dibuat oleh Barisan Nasional semalam. Okey. Mengatakan bahawa Barisan Nasional tidak minta EPN. Ya. Tapi dalam masa yang sama dia kata dia tidak akan bertanding di kawasan PN. Dia tak mau bertembung dengan alasan PAS tu ada dalam PN. Apa kaitannya? Okey, dia macam ni. Untuk makluman saudara, hari ini Parlimen di Malaysia ni ada 222 kawasan parlimen. Okey. Dalam pilihan raya yang lepas, Barisan Nasional. Siapa Barisan Nasional ni?
Barisan Nasional pada pilihan raya lepas adalah UMNO, MCA, MIC, parti-parti di Sabah, parti-parti di Sarawak yang berada di dalam Barisan Nasional. Ada 14 parti komponen. Tetapi selepas pilihan raya, gerakan telah tinggalkan kita dan parti-parti lain di Sabah Sarawak juga banyak yang telah meninggalkan kita. Okey. Di Sarawak mereka membentuk sebuah pakatan yang dipanggil GPS. GPS. Di Sabah sekarang ni dia ada apa? GBS. Bukan. Gabungan Bersatu Sabah. Bersatu Sabah. Okey. Jadi kena faham cuma GPS ni termasuklah bersatu. Termasuklah bersatu di Sabah. Okey, untuk makluman tuan-tuan. Hari ni apa yang saya difahamkan berdasarkan apa yang Datuk Seri Ismail Sabri cakap, tidak akan ada pertembungan di antara UMNO dengan Perikatan Nasional ataupun Bersatu. Maksud dia apa? Maksud dia tuan-tuan, dalam pilihan raya yang akan datang, 222 kawasan parlimen ini akan diagihkan. Ada yang diberi pada PAS, ada yang diberi pada Bersatu, dan ada yang diberikan kepada Barisan Nasional. Okey, buat masa ini ada lebih kurang 81 hingga 84 kursi yang dicadangkan nak diberikan kepada Barisan Nasional. Maksudnya daripada 84 kursi tu, tuan-tuan, yang milik UMNO ni sekitar 52 hingga 54 maksimum. Itu pun belum secure lagi. Belum secure lagi. Dalam arti kata lain, kalau waktu UMNO paling parah dalam sejarah pun 2018, pilihan raya umum yang ke-14, UMNO masih memenangi 54 kursi dan BN memenangi 79 kursi. Itu ketika UMNO difitnah, UMNO dihina, diperkatakan macam-macam. Tetapi selepas kita berjaya memenangi hati rakyat, apabila rakyat sudah menyesali mengundi Parti Pakatan Harapan yang jelas, kita boleh lihat bahawa mereka ni tidak menunaikan janji dan sebagainya, maka akhirnya tuan-tuan, ramai di antara rakyat yang sebelum ini menyokong Pakatan Harapan telah kembali menyokong Barisan Nasional. Apa bukti dan dalilnya? Buktinya kita memenangi lebih kurang 7 pilihan raya dan keputusan kita jauh lebih baik berbanding dengan pilihan raya umum 2018. Okey. Dalam arti kata lain, kalau UMNO bertanding semula daripada 222 kawasan parlimen yang BN bertanding, kalau UMNO bertanding kursi lama, UMNO perlu bertanding 122 kursi. Okey. Tapi disebabkan kita dah tanda tangan kerjasama dengan PAS, sudah pasti 18 kursi yang PAS menang, kita tak boleh kacau, tuan-tuan. Dan kemungkinan besar di Selangor, di Johor, di tempat-tempat yang PAS tak cukup dia punya pengaruh ni, kita akan bagi kursi untuk wakil PAS bertanding untuk menampakkan kita ada satu pakatan kerjasama UMNO PAS yang kuat. So mungkin 30 kursi akan diberikan kepada PAS. Jadi daripada 122 dah bagi 30, tinggal berapa? 92. Okey. Kalau daripada 92 ini, dulu PPBM bertanding 55 kursi dan dia hanya menang 13 kursi. Sekarang ni mereka minta 60 kursi. Takkanlah kita nak bagi 60 kursi kepada PPBM. Baki tinggal 30 je dekat UMNO, 32. Betul tak? Jadi ada kemungkinan besar kita takkan bagi banyak tu. Tetapi disebabkan Presiden PPBM itu adalah Perdana Menteri Malaysia, kan? Walaupun dia seorang Perdana Menteri yang dia punya parti cuma memenangi 13 kursi, tapi kalau UMNO bersetuju untuk bekerjasama dengan PPBM untuk pilihan raya akan datang,
maka jumlah kursi yang nak diberikan kepada UMNO lebih kurang dalam 81 kursi BN, dan daripada 81 kursi ataupun 84 kursi ini hanya sekitar 52 hingga 54 kursi yang akan UMNO dapat. Maknanya PPBM akan bertanding 40 kursi. Dalam erti kata lain, prestasi BN akan lebih teruk berbanding dengan PRU yang ke-14 tahun 2018 sudah. Ini ramai orang tak boleh faham ni. Saya rasa saya dah berulang benda ni banyak kali, dan saya dah beritahu. Ada setengah-setengah yang kata kita ni nak Melayu bersatu. Saya nak beritahu, tak ada masalah nak Melayu bersatu, tetapi persoalan dia, kalau kursi UMNO diberikan kepada Bersatu, yang kita tahu bahawa Muhyiddin ni dihantar oleh Tun Dr. Mahathir untuk memecah belahkan UMNO dengan PAS. Dihantar untuk mengaut kota kita. Dia nak menang menggunakan sokongan UMNO dan BN itu bersama dengan PAS. Jadi kalau kita bagi ni tuan-tuan, dulu dia ada 13 kursi pun, walaupun 6 orang dia yang menyokong Muhyiddin, dia nak Perdana Menteri, kita terpaksa bagi. Tapi kalau hari ini tuan-tuan, kalau dia berjaya menang 40 kursi, macam mana kita nak tolak daripada beri kepada Bersatu? Maknanya kalaulah mereka menang, UMNO pun menang, PAS pun menang, walaupun jumlah kursi UMNO tu lebih 52, Perdana Menteri tetap Muhyiddin Yassin. Dan kalau kita tak bagi dia orang jawatan Perdana Menteri, dia akan bawa lagi 40 kursi ni menyokong Pakatan Harapan, dan mereka boleh membentuk kerajaan dengan 140 kursi. Kalau katalah mereka apa dia panggil, boleh tarik Hishamuddin contohnya, dan beberapa orang lagi, 8 orang, mereka ada 148 tuan-tuan, mereka boleh ubah perlembagaan, boleh buang Raja-Raja Melayu, mereka boleh tukar perlembagaan, malah mereka boleh buat persepadanan semula, menambah jumlah kursi. Mereka target 30 kursi sesedara di kawasan-kawasan DAP. Macam Bukit Bintang sekarang ni ada ramai penduduk, padat penduduk, tetapi ada seorang saja ahli parlimen, mereka akan jadikan 3. Seputih pun sama, penduduk padat 100,000 lebih, maka mereka akan tambah jadi 3. So ada lebih kurang 30 kursi tambahan. Cuba bayangkan kalau dah 42 kursi bagi kat DAP pun kita tak boleh kawal. Cuba bayangkan kalau tambah lagi 30 kursi, apa akan jadi kepada kerajaan kita? Apa akan jadi pada rakyat kita? Tuan-tuan, keadaan akan berubah menjadi lebih parah, dan ketika itu tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita lagi. Kalau ketika itu baru nak UMNO berjuang secara bersendirian bersama dengan rakan-rakan BN tanpa PPBM, dah terlambat. Dah tak boleh buat apa. Itu dia. Okey tu, adakah persetujuan tu? Perkampungan tu secara orang kata secara bertulis ke ataupun masih lagi verbal? Itu kena tanya dengan Datuk Seri Ismail Sabri ataupun Presiden UMNO. Okey. So Datuk kalau tengok dari segi orang apa ni, netizen dalam Facebook, media sosial, ramai yang tak setuju tu. Jadi boleh jadi tak bila pilihan raya tu berlaku besok ada yang Okey, dia macam ni. Memang ramai tidak akan bersetuju. Dan kalau tanya dengan orang UMNO, nak tak Dewan ni jadi jentera kepada pemimpin-pemimpin Bersatu yang selama hari ini menghina kita, berdendam dengan kita, membuli kita, melakukan pelbagai perkara kepada kita. Nak tak kita jadi jentera untuk mereka? Pasti tidak. Jadi di situ saja, akan menyebabkan berlakunya perpecahan. Apatah lagi kalau di saat-saat akhir, bila kita berhadapan dengan pilihan raya, tiba-tiba ketua-ketua bahagian UMNO yang hari ini sudah berjuang lebih kurang 3 tahun untuk mengukuhkan balik UMNO, tiba-tiba di saat akhir, disebabkan mungkin mereka ni kelompok tertentu yang tidak favor dengan kepimpinan UMNO sekarang, tiba-tiba mereka digugurkan jadi calon pilihan raya. Apa akan jadi? Maka ketua-ketua bahagian ni ataupun kepimpinan UMNO bahagian akan sabotaj pula calon-calon yang diletakkan. Ini akan jadi lagi satu masalah.
Dan ada kemungkinan besar mereka-mereka yang tak dapat dicalon ni, tahulah Bersatu bukannya ada ramai pun calon, betul tak? Ya. So mungkin akan dipelawa untuk menjadi calon kepada Bersatu. Kan? Ya. Maka akan berlakulah keadaan yang lebih parah. Ini belum lagi kalau kita akhirnya membuat keputusan kawasan-kawasan yang Bersatu bertanding, kita letak calon kita. Kita letak calon bebas, atau kita pinjamlah lambang mana-mana parti, kita bertanding atas lambang tersebut. Ini juga akan mengundang perpecahan juga. Itu sebabnya kita pun masih berkira-kira melihat apakah solusi yang terbaik bagi memastikan kursi-kursi yang akhirnya tergadai dekat Bersatu ni dapat kita selamatkan. Jadi lepas pilihan raya, mereka-mereka yang menang atas tiket bebas ke atau atas platform apa pun, mereka ni dapat kita serapkan balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ya. Tapi kita tengok tu kalau benda ni betul berlaku kan tu. Ya. Saya rasa masa hari pengundian tu besok ataupun hari pilihan raya tu besok. Ya. Mungkin ada kelang kabut lah, mungkin terlalu banyak calon bebas dan apa. Adakah Datuk rasa Itu pasti akan berlaku. Adakah Datuk rasa SPR perlu buat sesuatu? Tak boleh. Sebab ini sebuah negara demokratik. Ya. Apabila incumbent ataupun BN yang merupakan parti yang mendapat mandat rakyat sebelum ni, apabila mereka ini mengambil keputusan hanya untuk bertanding 1/3 ataupun separuh daripada jumlah yang sepatutnya dia bertanding, maka akan wujud ramai individu yang merasakan diri mereka mempunyai peluang untuk menang. Jadi macam sabarlah. Bila BN akhirnya daripada 73 kursi, BN mengambil keputusan nak bertanding hanya 42 kursi. Maka kursi-kursi yang lain ini, bila mereka melihat bahawa parti lain selain daripada BN ini mempunyai peluang 50-50 je nak menang, maka mereka membuat satu line up, mereka masuk bertanding. Ada pula yang menjadi calon bebas. Sampai satu tempat tu sampai 11 orang calon pun ada. Ya. So benda ni tak boleh dikawal. Jadi kalaulah ada kepimpinan kita yang mengatakan bahawa kita perlu bekerjasama dengan Bersatu untuk mengelakkan pertandingan 3 penjuru. Maknanya dia nak lawan satu dengan PH. Bagi saya tak cerdik lah. Kalau tak ada track record, bolehlah buat cerita karut macam ni. Sekarang ni Sabah ni terang lagi bersuluh. Dah sampai 11 penjuru, 6 penjuru, apa barangnya? Betul tak? Takkan tak boleh nampak lagi. Berapa kali kita nak sekolahkan dia orang ni? Mungkin SPR boleh kenakan deposit tinggi sikit supaya Tak boleh. Tak boleh. Kau nak meniagakan jawatan ni ke? Tak boleh. Okey, Datuk. Ini kerja nak bagi kerja untuk menjaga rakyat. Kan? Bukan tender terbuka macam aku sebut tadi. Okey, Tok. Satu lagi, Tok. Sebenarnya keputusan parti ni sangat penting bila kita nak menghadapi PRU tu. Ya. Tidakkah UMNO sendiri sepatutnya ada syarat khas untuk orang kata dapat satu keputusan yang sepatutnya lah. Maksudnya ambil satu kata putusan dia tekat. Macam ni, memang setiap kali ada isu besar, MT UMNO akan bermesyuarat. Kan? Masing-masing akan bagi pandangan masing-masing. Tetapi kalau majoriti daripada ahli mesyuarat itu selesalah dengan PPBM, maka bagilah cadangan apa pun. Kan? Dia orang tak dengar punya. Betul tak? So, habis apa sepatutnya kita nak kena buat dengan solusi yang terbaik lah? Solusi terbaik, kita tunggu je. Kita doa semoga Allah Ta'ala buka hati pemimpin-pemimpin UMNO ni supaya sedar bahawa kerjasama dengan musuh yang nak membunuh kita ni kerja gila. Kerja gila dan boleh dianggap sebagai we are committing suicide. Kita nak bunuh diri ke? Nak bantu musuh yang nak bunuh kita ni?
untuk kekal berkuasa. Kan? Kita doa je. Tapi kalau doa tak jalan dekat-dekat pilihan raya, kita tengok dia orang betul-betul bagi kursi. Sekarang ni kita boleh cakap apa-apa lagi. Manalah tahu dia orang kata, oh, kita akan agih kursi secara saksama bersama dengan PAS dengan PPBM, supaya kita tidak bertembung di antara satu sama lain, supaya peluang tu mudah, peluang menang tu mudah. Tapi bila bubar parlimen je, dia bawa UMNO ikut jalan dia sendiri bersama BN. Kalau benda macam itu berlaku, kita sokong lah, kan? Jangan kita balon pula time tu. Betul tak? Betul. Tapi kalau dia betul-betul bawa UMNO ke gaung, maka kita menjadi tanggungjawab kita. Bila pemimpin gagal untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dia, menjaga kepentingan UMNO, menjaga kepentingan parti, maka kita ambil alih lah kerja tu. Kan? Kita jadi subkon kepada UMNO. Ya. Sebab UMNO tak nak jadi peringkon, dia asyik nak jadi subkon je kepada Bersatu. Tak apalah, kita jadi subkon kepada UMNO pun tak apa, tak ada masalah. Okey tu. Berbalik pada bajet Ya. Okey. Semua orang sedia maklum sejumlah 322.5 bilion akan dikeluarkan untuk membiayai bajet ni. Ya. Kat mana duit yang nak dapat ni dan nak biayai bajet yang terbesar ni dalam sejarah Malaysia ni? Duit korang lah, duit KWS. Dari segi rasional ni Datuk, adakah kerajaan Malaysia perlu buat pinjaman luar untuk membiayai ini? Dia macam ni. Bajet ni berbanding dengan belanjawan tahun 2020. Tak jauh beza. Tak jauh beza. Cuma perbezaan dia 2020 tu kita anticipate pendapatan kita sekian, kan? Maknanya kita menjangkakan pendapatan kita katalah 300 bilion. Betul? Yes. Kali ni belanjawan ni kita dah boleh tahu bahawa pendapatan kita akan kurang. Sebab pendapatan yang diunjurkan untuk tahun 2020 pun tak kesampaian. Akibat daripada berlakunya PKP daripada bulan 3 sampailah sekarang. Jauh beza dia punya tu. Jadi memang akan ada kaedah-kaedah yang bakal digunakan untuk cover balik kehilangan pendapatan ni. Macam dulu zaman Pakatan Harapan, banyak yang dia orang buat, dia jual aset. Betul tak? Itu sebabnya penting untuk negara ditadbir oleh orang yang ada pengalaman. Macam Datuk Najib ada pengalaman macam mana nak diversify our source of income, mempelbagaikan sumber pendapatan. Ada pengalaman macam mana nak bawa masuk foreign direct investment. Sebab kalau kita harap dengan pendapatan dalaman saja, ianya tidak akan banyak membantu. Itu sebabnya bila kita nak keluarkan duit KWSP kita, kan? Kita tak boleh keluarkan duit KWSP kita. Dia kencingnya kita. Dia kata dia nak benarkan kita keluar 8.2 juta orang untuk keluarkan duit KWSP. Kan? Tapi hari ni baru dapat tahu. Rupa-rupanya mereka yang dibuang kerja selepas bulan 3 saja yang boleh keluarkan. Maknanya dia kencing pemimpin BN satu hal, dia kencing rakyat. Kan? Dia kata dia nak bagi blanket approval. Maknanya semua orang 8.2 juta ahli KWSP. Macam mana kamu baru je dilantik jadi Menteri Kewangan? Kan? Kalau macam Muhyiddin menipu ni, kita tahu memang bangsa menipu. Kan? Ini Menteri Kewangan ni baru je, baru 9 bulan jadi Menteri Kewangan, dah menipu rakyat. Jadi apa nasib rakyat kalau dia ni terus jadi Menteri Kewangan? Kan? Masalah. Sama juga dengan moratorium. Kita minta supaya diberikan moratorium secara automatik kepada semua selama 6 bulan. Rupa-rupanya tuan-tuan, kan? Announcement dibuat 26 hari bulan 11. Moratorium tu bermula daripada Oktober, November.
Kalau siapa yang mohon moratorium, kalau dapat, sebab nak kena tunjukkan bukti pendapatan dia betul-betul terjejas, dia betul-betul hilang kerja, dia betul-betul diwajibkan untuk bercuti, kan, pendapatan tak sempurna macam dulu, ada bukti itu baru dia boleh dapat, itu pun hanya untuk bulan 12. So apa benda ni, kan? Patutnya kamu umum 26 hari bulan 11, rakyat memohon, kan? Kalau dapat, maka bulan 12, bulan 1, 2, 3, 4, 5, kita minta 6 bulan. Jadi kalau ikut perkembangan terkini, sewajarnya BNBBC mengutarakan janji untuk tidak memberikan sokongan kepada belanjawan ni. Hari ni dah nampaklah tanda-tandanya. 105 orang je yang pergi keluar mengundi. Jangan ingat, ni pun boleh berlaku dalam pilihan raya akan datang. Kalau orang dah menyampah sangat dengan Pakatan Harapan, orang pun dah menyampah dengan Muhyiddin, dan orang menyampah kerana UMNO masih lagi nak jadi subkon kepada parti Muhyiddin ni, maka akhirnya apa akan berlaku? Mereka tak keluar mengundi. Bila dia tak keluar mengundi, siapa yang rugi? UMNO juga yang rugi. Yang ni kena ingat, kalau orang UMNO tak keluar mengundi, yang rugi bukan orang lain, yang rugi UMNO, kerana tempat yang UMNO boleh menang selesa, kemungkinan besar jatuh ke tangan Pakatan Harapan, kemungkinan besar jatuh ke tangan Bersatu. Benda ni kena ingat. Okey tu. Moratorium. Yang mana B40 ada yang patut dapat, tak dapat. Yang mana yang betul-betul susah, yang pernah, yang ada hutang di bank, dia dah disebabkan daripada bulan 3 tu tak boleh kerja dan sebagainya, maka ada di antara mereka ni yang betul-betul susah, yang dia punya pendapatan terkesan tidak macam, tak normal macam biasa, semenjak daripada mula Pakatan Harapan memerintah. Maknanya hutang dia ni, bank arrears dia sangkut confirm lebih daripada 2 bulan. So kalau dia punya hutang bank, hutang kereta, hutang rumah, hutang premis perniagaan ataupun hutang bank rakyat, loan peribadi lebih daripada 2 bulan, dia tak layak untuk mohon moratorium. Moratorium yang pertama tu pun dia tak layak, apatah lagi moratorium yang kedua, yang 26 hari bulan baru umum, tapi bermula daripada bulan 10 dengan bulan 11. Apa kejadah ini? Orang susah bro kat bawah ni. Orang susah. Hari ni ada yang tukang sembuh cat tunjuk duit ada RM28 dalam bank. Kereta diterima untuk diperbaiki, untuk dicat sebelum bulan Februari. Datang-datang PKP, dia tak boleh keluar rumah. Tak boleh keluar rumah, macam mana nak bekerja? Digagahkan juga dia bekerja seorang-seorang, kena saman pula sebab langgar ke PKP. So macam mana nak bantu orang macam ni? Sikit-sikit kita boleh tolong lah, tapi kalau dah beribu orang minta tolong, macam mana nak tolong? Betul lah. Kita pun kadang-kadang memerlukan bantuan juga. bukan rakyat biasa je kena tolong kan? Macam mana nak buat? Ni sambungan pada moratorium tadi. Sambungan pada moratorium. Anak-anak muda kita tu, Ya. dia banyak yang rasa diorang apa ni, rasa kecewa tu. Sebab kebanyakan pada diorang ni yang beli motor, beli apa, dia pada credit finance tu. Betul. Pada bank. Ada yang beli pada loan pada kedai motor. Yang mana ambil loan dengan bank, ada juga moratorium. Yang ambil hutang dengan kedai, finance company, tak ada. Bukan setakat finance company, AIM pun tak ada, sebab AIM dia kena bayar juga interest dia apa semua sekali, sebab dia juga meminjam duit. Betul tak? Jadi anak-anak muda ni yang kerja-kerja di space yang tak boleh kerja lagi, ya, kemungkinan besar akan di senarai hitam lah tu. Memang orang bankrupt ni akan meningkat dengan sangat mendadak. Ya. Macam mana cara tu?
Cara dia senang je, tukar kerajaan. Kita tak boleh ada kerajaan yang bodoh yang melakukan PKP sedangkan tak perlu dilakukan PKP. Kerana nak menyelamatkan kerajaan Muhyiddin ni, yang tak perlu keluar, yang patut boleh pergi kerja, tiba-tiba tak dibenarkan keluar rumah. Cuba kau tengok PKP pertama dengan PKP sekarang. PKP sekarang, kita boleh keluar, boleh pergi kedai, satu kereta boleh 3 orang. Tapi jumlah angka yang dia tulis 2,000 orang. Dulu angka setakat 20, 30. Tapi satu Malaysia dia lock up. Tak kebangang namanya ni. Betul tak? Kita tanya kenapa tak wajibkan mask dulu? Kan? Dia kata kita tak boleh nak wajibkan mask sebab orang-orang yang susah tak mampu beli mask. Apa barangnya bagi jawapan macam ni? Sekarang mampu. Lepas 6 bulan, 7 bulan kena seksa duduk kurang dalam rumah, tiba-tiba rakyat yang susah tak mampu beli mask tu dah boleh mampu beli mask. So, mana logiknya benda ni? WHO dah sarankan awal, walaupun WHO ni pun bukan semuanya betul. Kan? Banyak benda tak betul. Tapi WHO tu pun sendiri mengatakan bahawa penggunaan mask itu penting. Dia boleh membantu untuk mengurangkan penyebaran wabak ni. Tak nak pula dia ikut. Kan? Bila dia dah tenang, orang dah panggil abah engkau, kan? Baru dibenarkan kita keluar rumah boleh pakai mask pula. Kita balik pada bajet ya. Tak ke kerajaan Pakatan Nasional ni dia bimbang jurang defisit bajet yang besar ni jika dibandingkan income ni. Dia tak takut ke yang kita akan jadi macam negara-negara yang seperti Greece ke? Dan bila defisit banyak, dia perlu buat pinjaman. Dia tak kira lah dia pinjam dia ke BSP ke, dia pinjam daripada luar ke, dia still kena membiayai benda ni. Okey, kerajaan Pakatan Nasional langsung tak ada kebimbangan ke dengan income yang kita tak ada ni, dengan sos. Kira kita dah tutup border kita. Dia macam mana pun, pertama sekali kita kena betulkan kegilaan kerajaan hari ni yang menutup sempadan tak tentu pasal. Sedangkan benda ni benda yang wajib kita buat, mewajibkan mask, lambat dia ambil tindakan. Kalau kita tengok Korea, kenapa mereka boleh keluar daripada masalah ni lebih cepat, sedangkan kawasan negara mereka ni sejuk, cukup selesa untuk COVID itu membiak. Kita ni kalau COVID tu ada dekat mana-mana, kawasan di luar bangunan, bila suhu ni melebihi daripada 26 darjah Celsius, COVID mati. Betul tak? So sepatutnya kita ni recover lebih cepat berbanding dengan negara seperti Korea. Tapi kenapa tidak berlaku begitu? Jadi benda ni kena tukar. Dan kita dah ada banyak success story negara-negara lain yang sepatutnya kita cedok, kita guna pakai untuk kita menghasilkan solusi terbaik yang mesra ekonomi, yang boleh memulihkan ekonomi. Meminjam ni saya minta maaf cakap lah, I beg to differ lah. Suka tak suka, kerajaan kena meminjam. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang, kerajaan memang kena pinjam. Tapi apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan 2.0 ni tak cukup. Maknanya sepatutnya dalam keadaan hari ni, kita punya belanjawan ni bukan hanya setakat 14 bilion lebih daripada tahun lepas. Sepatutnya dia lebihkan 50 bilion. Itu sebabnya Datuk Seri Najib, dia tahu okey, kita dah banyak pinjaman akibat daripada bagi si Doraemon tu menjadi Menteri Kewangan. Daripada 686.8 bilion, lebih kurang dalam 50.8% kita punya kadar hutang 2017. Bila diambil alih oleh Doraemon habis posak, dah cecah 1 trilion. Dah jadi sama macam apa yang dia orang bohongi sebelum ni, So dah terlalu banyak. Jadi bila dah terlalu banyak, itu sebab Datuk Seri Najib dia bagi satu solusi yang kita tak perlu pinjam banyak. Apa solusi dia? Nombor 1, kita inject stimulus package.
Tapi bukan pakai duit rakyat. Bukan pakai duit kita, pakai duit rakyat. Macam mana cara dia? Kita bagi moratorium. Moratorium ni lebih kurang 6.34 bilion dalam tempoh 6 bulan yang pertama. So kalau sekali lagi diberikan moratorium, kita ada extra cash 6.34 bilion. Itu dah boleh digunakan untuk berbelanja. Okey. Kemudian kita berizinkan supaya pencarum mengeluarkan duit daripada akaun satu. Katalah 20 bilion. Katalah 20 bilion yang dibenarkan. Itu sama macam 3 kali bagi BRIM tahun 2016 dan 2017. 3 kali BRIM. Kalau katalah kita bagi 40, kalau kita bagi 40 bilion, maka itu dah 6 kali. Campur lagi 6 ni, maknanya dah 7 kali. Campur 6, 3, 4 daripada moratorium. Itu pun dah satu pakej rancangan ekonomi untuk menganjakkan kita punya pertumbuhan ekonomi. Takkan benda ni pun Muhyiddin tak faham. Jadi apa masalah yang dia takut sangat kalau pencarum keluarkan duit daripada KWSP? Hari ni kawan-kawan kita yang mohon KWSP, dia orang kata bulan 12 baru boleh mohon. 15 bulan 12. Kalau 15 hari bulan 12 baru boleh mohon, sebulan. Bulan 1 orang dah mampus tu baru kau nak bagi bantuan. Apa kejadah? Hari ni masalahnya Muhyiddin ni. Dia tak sedar bahawa hari ni rakyat berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Kau boleh main golf lagi, mungkin tak terasa, kan? Tapi orang kat padang golf ni, nak beritahu, orang kat padang golf tu pun ramai sedar bahawa rakyat dekat bawah ni dah sengsara. Sebab apa? Sebab bila rakyat kesusahan, dia cari orang yang ada duit. Orang yang ada duit ni rata-rata golfer, bro. Betul tak? Jadi sepatutnya sebagai Perdana Menteri yang mengharamkan segala jenis sukan, kecuali sukan golf, dia menjadi orang yang paling faham apa yang berlaku kat bawah ni. Sebab dia bergaul dengan golongan ini, golfer-golfer ni. Dan golfer-golfer ni banyak beritahu mereka. Betul tak betul? Ini benda yang mungkin tak tahulah kalau dia pergi padang golf dia main lain kan. Tak cakap apa lah kan. Sepatutnya itulah masanya dia nak bertanya dengan golfer-golfer ni, macam mana keadaan kau punya berniaga, kau punya ni, kau punya tu, kan. Ini balik-balik Vincent Tan juga yang dibawa pergi main golf. Dulu tak ada dalam senarai golfer dia, sekarang dah ada Vincent Tan. So macam mana? Semakin hari semakin jauh dengan denyut nadi rakyat. Okey, ada soalan lain? Cukup? Cukup, Dato'. Okey, cukup. Okey, itu saja yang nak kita sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.